Saya sebenarnya macam tadi saya boleh buat, tapi dengan syarat emulan hujung sana. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kami berada di Istanbul, Turki dalam pelancaran global dua buah motor CF Moto, iaitu CF Moto 450 SR dan juga CF Moto 700 CL ADV. Dua buah motor yang berbeza. Satu motor sukan, motor sports bike, satu lagi motor adventure yang macam scrambler. Dia unik sikit. Kedua-duanya unik dan kita review satu persatu lah. Alright. Sebelum kita bermula, siapa dia ni sebenarnya CF Moto? Okey, kalau kita tengok pengeluar-pengeluar yang bukan mainstream, maksudnya selain daripada Suzuki, Ducati, Kawasaki, Honda, Yamaha, ada banyak player-player lain yang di luar dalam industri yang sedang meningkat naik. Okey, contohnya CF Moto ni jenama daripada China. Dan kalau kita bercakap tentang jenama motor daripada China juga, ada banyak pada hari ini. Dan kalau kita tengok secara keseluruhannya juga, memang CF Moto ni nampak lebih serius. Okey, kalau kita tengok dari segi fokus untuk jualan, okey, CF Moto ni selain daripada dekat domestik China, dia orang juga besar di Eropah, di Europe dan juga di US, di Amerika Syarikat. CF Moto ni komuniti dia memang besar, dan kalau kita tengok dia punya rangkaian motor dia pula, daripada yang motor kecil 250 sampai ke 700, 800, 1000 cc pun ada. Okey, CF Moto. Okey, bila dulu motor ni pernah kita pertontonkan, M-Force yang bawa masuk CF Moto dekat Malaysia. Dia orang ni pernah display motor ni, kalau tak silap saya masa MotoGP pada masa itu. Tapi masa itu belum dilancarkan lagi, dan cuma pada hari ini 19 hari bulan Mac barulah dia orang lancar secara global. Dan pada hari ini ada media di seluruh dunia daripada US, Europe, Asia, semua datang ke sini untuk menyaksikan dua buah motor ini. Okey, first bila saya tengok motor ni, okey, jadi bila kita tengok dia punya fitting, dia punya pemilihan bahan dia, bila dia potong besi-besi kat tepi ni, kita dah tahu memang dia buat motor ni bukan untuk pasaran domestik, bukan untuk motor yang so-called murah, bukan. Jadi motor ni motor global yang dibuat secara serius. Okey, enjin dia 2 silinder inline dengan crankshaft 270 darjah firing order. Bunyi dia memang sedap. Anda boleh dengar bunyi dia yang kami ambil tadi. Dan hari ini juga kami diberi peluang untuk bawa dalam track. Ya, sedang pelancaran ni ada orang tengah berlumba dekat track. Bukan berlumba lah, hari ni track dia basah, jadi nak bawa laju pun tak boleh. Tapi saya tak bawa hari ni, saya tak berani bawa dalam track, especially waktu hujan basah. Alright, apa yang special pasal motor ni? Untuk sebuah motor sports bike 450cc, mungkin dalam pasaran tidak ada banyak pilihan. Kalau kita tengok mainstream Big 4 Japanese, memang 400cc dia orang tak fokus sangat lah. Cuma, okey, kalau kita tengok macam KTM, Bajaj, TVR, banyak lagi motor-motor 400cc dalam dunia. Dan kalau ke sebelah Europe, memang 400cc ni agak bagus dari segi permintaan je. So, fokus untuk model 400cc dengan berbentuk macam superbike besar sangat-sangat penting. Dan untuk menghasilkan motor dalam kategori ini juga, saya rasa designer CF Moto ni dia habis masa yang banyak lah untuk membuat reka bentuk yang lain daripada yang lain. Okey, tahu tak apa yang special? Okey, lampu depan dia ni memang dah nampak luar biasa, nampak lain, tapi dia ada built-in winglet. Dia ada built-in winglet macam ni. Lepas tu dia finishing tu dia buat macam carbon fiber. Tapi sebenarnya dia punya ini stiker sajalah. Lepas tu bentuk belakang dia ni, kalau kita cat kerusi belakang ni, nampak macam dah jadi single seater dan nampak macam motor track. Motor ni memang nampak garang. Tetapi position riding dia, okey, position riding dia tidaklah terlalu membongkok sangat macam tu. Jadi untuk rider-rider yang untuk bawa hari-hari, saya rasa motor ni
tidak ada masalah. Untuk bawa daily dan juga untuk bawa pergi konvoi, sekali-sekala main track day, memang tidak ada masalah. Dari segi equipment, kalau kita tengok bahagian depan dia pakai fork USD, upside down fork, cuma yang ini dia tak boleh adjust, non-adjustable. Dekat belakang dia punya monoshock tu boleh adjust preload. Berat keseluruhan motor ni kering 179 kilo. Kemudian dia ada yang ni, reserve Type C, Type A charging port. Maksudnya motor ni sebenarnya bukanlah, walaupun gaya dia macam laju, gaya dia macam nak pergi berlumba, tapi sebenarnya ada je dia punya function-function yang kita perlukan untuk penggunaan setiap hari. Apa lagi yang saya suka? Dia punya side mirror nampak macam mencapang kat sini, tapi kita tak boleh buang dia punya side mirror. Sepatutnya semua manufacturer kena buat side mirror macam ni, integrated signal. Siapa buang side mirror susah nak bagi signal. Padan muka dia. Tayar. Untuk motor ini dia depan dia menggunakan 110/17 dan belakang merupakan menggunakan 150/17. Biasanya untuk saiz macam ni biasa bahkan dia pakai 140, tapi yang ni dia pakai 150 dan dia memang daripada kilang dia datang dengan tayar CST yang macam semi slick depan dan juga belakang. According to yang bawa tadi, saya cuba tanya dia, sebab hari ni hujan, track memang basah. Dia orang kata tayar ni surprisingly boleh pakai dalam hujan. Itu agak mengejutkan lah, sebab kami expect pagi ni dia orang nak pakai mungkin tayar yang mungkin tayar rain, tapi dia tak. Dia pakai tayar ni juga untuk media test dalam track dekat luar sana. Selalunya kita kalau tengok motor-motor sports bike entry level macam ni, equipment yang dia bagi tu sekadar macam alamak cukup syarat ataupun mengada-ngada pun ada, tapi tidak ke atas 450 SR ni. Kalau tengok dari segi design memang dia dah cantik, dari segi suspension USD fork color gold macam tu nampak memang gerang. Walaupun depan dia pakai single disc, tapi dia bagi caliper 4-port Brembo M4. Jadi untuk pemberhentian dia, saya rasa ia bukan satu lagi masalah. Berapa power dia ni? Engine 2 inline ni dia menghasilkan 35 kW macam tu. Lebih kurang berapa? Lebih kurang 40 lebih lah. Almost 47-48 horsepower. Dengan berat 179 kilo dan juga power engine banyak tu. Engine 2 inline ni untuk pemandu atau penunggang beginner, dia memang lebih senang dikawal dan lebih senang dikontrol. Maksudnya kalau motor ni, kalau motor ni dia katalah dia 450cc, dia bagi power sampai 100 horsepower, tapi dia akan jadi berat. Dia mungkin dalam 200 lebih kilo ataupun mungkin 200 kilo. Jadi untuk bawa dia tu, bawa hari-hari dia dah tak jadi praktikal. Jadi saya rasa pembuat-pembuat motor memilih kapasiti di tengah-tengah in between 250 dan 600cc tadi because of praktikal dan juga dia boleh dibawa setiap hari. Motor ni juga dia datang dengan 6 speed dan juga slipper clutch. Seperti mana motor-motor moden yang ada di pasaran pada hari ini. Meter kena pakai TFT lah. Dia tak boleh pakai jarum-jarum lagi, melainkan meter kiblat nak solat. Itu kena pakai jarum. Selain daripada TFT, TFT memang kita tengok banyak ada dalam industri. Cumanya bagus atau tidak TFT tu, ada perkara yang berbeza. Untuk motor ni, bila buka saja, on saja, kita boleh tahu yang dia punya skrin ni bukan daripada supplier yang cap ayam. Bukan supplier yang murah. Ini memang supplier yang memang proper buat TFT skrin untuk industri automotif. Memang sangat-sangat sharp dan sangat-sangat tajam. Cuma dari segi function apa semua saya tak dapat nak tengok habis lagi. In fact, tengah buat video ni ada ramai lagi tengah queue nak juga shoot motor ni. Sebenarnya ada motor dekat luar tapi terlalu sejuk untuk kita shoot dekat luar. Right? So kami baru sampai di tempat lunch ni.
kebaga meke mayeri waru karato. Tu. Saya tak tahu nak sebut dia macam mana, tapi kami tadi naik CF Moto 450 SR. Saya tak tahu kenapa, sebab sepatutnya hari ni kita naik CLX 700 yang adventure tu, tapi katanya motor tak cukup ke something like macam tu. So kami berpeluang bawa motor ini. Okay, so ini motor saya tadi. Yang ini saya bawa yang unit yang ini, nombor 21. Basically okay, dari segi riding position memang dia on the sporty side. Maksudnya dia sedikit menunduk. Kalau nak faham macam mana rather than kita rasa dia macam R25, sebenarnya dia macam R15. Dia lebih tunduk, dia lebih rendah handle dia. Dia punya tayar surprisingly dengan jalan yang sekejap basah sekejap kering macam ni, suhu dalam 10 sampai 11 degree macam tu, tayar ni grip dia okey. Maksudnya kalau kita beli daripada kilang, tayar ni memang bagi saya antara tayar yang bagus untuk sebuah kereta pula dah, motor standard. Kalau anda suka sebuah motor yang sporty side, dia ada keras sikit, corner sedap, balance weight dia okey, dia punya handling, agility memang nimble. Motor ni memang walaupun 450cc tapi dia, kita rasa macam motor ni 250cc macam tu, tak berat langsung, tak rasa berat. Motor ni dia punya power just nice. Gear 1 sampai gear 6 linear. Daripada RPM mungkin 5-6 ribu tu, kalau kita duduk dengan gear 6 pun power delivery dia sentiasa ada. Bagus. Saya sendiri sebenarnya kagum macam mana China boleh keluarkan motor macam ni pada harga. Okey, dengan specification, dengan features yang dia bagi, saya rasa kita kena judge daripada harga jualan dia. Untuk motor 450cc TFT, USD fork, ABS depan belakang, Brembo M40, berapa harga yang anda sanggup bayar? Motor ni sebenarnya waktu video kita keluar ni, motor ni memang dah dilancarkan di Malaysia. In fact, kalau tak silap saya, dia orang bagi tahu ada 200 biji unit pertama yang dikeluarkan daripada kilang dah berada di dealer Enforce ataupun CF Motor lah dekat Malaysia. Berapa harga dia? Harga dia RM28,888. Anda mungkin skeptik, kata murah sangat. Mungkin ada yang kata mahal sangat, baik beli CBR 250 ke, baik beli itu, baik beli ni. Okey, sebenarnya untuk motor ini, bila saya dah tengok, saya dah pegang, saya dah teliti, saya rasa harga dia padan. In fact, saya sangka motor ni akan dijual pada 30 lebih. Jadi untuk 28,000 on the road mungkin pergi dalam 30, 31 macam tu. Saya rasa dia satu pembelian yang berbaloi, especially untuk anda yang mungkin beginner. Alright, mungkin ada orang dia nak beli 250cc first. Jangan beli yang ni terus, sebab yang ni feel dia bawa macam 250 tapi power dia ada 450. 250 ni sebenarnya tak berapa cukup power, tapi bila kita nak beli ke 600cc tapi 4 inline, nak bawa dia tu memang susah sikit. Tapi yang ini one of the best yang ada dalam market lah. Alright, okay, itu saja video kita pada hari ini. Kepada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui channel Mechanical Malaysia, sedia like, klik dan menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum.